أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Maka kedua orang Yahudi itu pun mengucap tangan dan kaki baginda SAW. Saya berkata, kami naik saksi sesungguhnya Tuhan adalah Nabi. Maka baginda bertanya, apa yang menegah kamu daripada masuk Islam? Kedua-duanya menjawab, sesungguhnya Nabi Daud AS telah berdoa, biarlah berterusan dari keturunannya saja yang menjadi Nabi. Dan kami takut sekiranya kami menjadi pengikut Tuhan, nasai orang Yahudi itu akan membunuh kami. Berkata Syihabul Hufazi, maka inilah dia tafsiran yang dapat dipegangi dalam ayat ini. Iaitulah pasal Bani Israel. Tanya oleh kamu akan Bani Israel. yakni tanyakan kepada orang-orang Yahudi yang sezaman dengannya, ya Muhammad SAW, daripada golongan yang telah beriman denganmu, seperti Abdullah bin Salam. Tu di antara pakar bahasa tu. Batu Abdullah bin Salam, bila dia tengok je Quran tu, dia beriman. Dia kata ini bukan kalam manusia, sebab dia pakar kan. Ya. Yang tak pakar ni pekak panggil kan. Bawa malaikat turun, dia tak beriman dia panggil. Seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun itu, pasti terdapat dalam kitab mereka itu. Di sini kalau kita lihat, ya, mereka tadi datang berjumpa dengan Nabi SAW, bersoal jawab. Maka Nabi jawab semua, jangan kamu menyekutukan Tuhan dengan satu wala apa pun, jangan kamu berzina, jangan kamu membunuh, dan seterusnya. Maka kedua orang Yahudi terus pergi mengucup tangan dan kaki Nabi SAW. Yang tu dalam snap gambar Sayyid Nazim, anak boleh cium kaki. Cium kaki. Dia orang tengah buat fitnah. Ini apa bersujud pada guru? Mana ada sujud? Cium kaki bukan sujud kan. Tu sebab nak snap gambar pun jaga-jaga juga kan. Kau semua kau snap pada orang pusing ada. Ada banyak salah juga. Kenapa bukan dia sujud? Mana dia sujud pada makhluk? Qala wa ta'ala izja'ahum faqala lahu fir'aun inni la'azunnuka ya Musa mashura. Ketika Nabi Musa SAW izja'ahum, datang akan mereka. Maka ketika Nabi Musa mendatangi mereka, mana Fir'aun, kaum Fir'aun, Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku mengagak engkau hai Musa telah terkena sihir. Nabi Musa pula kena sihir. Itu orang panggil apa? Isu yang selalu dibangkitkan oleh gulungan-gulungan apabila mereka sudah tersandar. Dia berdebat, tak ada apa isu lagi dah, bam tersandar, dia ada isu lah. Dia ada isu apa dia panggil? Isu tuduhan. Bila dia tak boleh pergi lagi dah, dia buat tuduhan. Sampai sekarang macam tu. Pam isu tak boleh main, semua dia jam. Dia buat tuduhan. Ini mesti ada, dia buat tuduhan. Dia nak ada isu. Ni perangai Fir'aun panggil. Ni Fir'aun zaman kita macam tu, sama ada satu mazhab dia tu. Mengalihkan isu. Bila dia ada jam, dia tersantak nak berhujah dengan Rasulullah SAW, dia tak boleh berhujah dah. Sebab Quran dipanggil hujjatun damiratun. Quran dipanggil hujjatun damirah, hujah yang pecah kepala manusia, tak boleh berdepan dengan dia.
Ya, tu. Jadi dia tak boleh pusing, dia pusing. Apa dia pusing? Ada kata kau ni maskur. Kau dah kena sihir ni Musa. Padahal dia yang gila. Jadi mereka ada menerima ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah tersebut. Bahawa Nabi Musa AS ketika mendatangi Fir'aun telah menyeru supaya beriman dan menyembah Allah Ta'ala. Tetapi Fir'aun menolak dengan berkata, aku sudah mengagak engkau sudah hilang fikiran. Padahal dia tak berakal. Seperti terkena sihir, dia kata ni. Ya? Tu. Itulah sebabnya engkau membuat dakwaan yang bukan-bukan, yang tidak diterima oleh orang yang waras fikirannya. Padahal dia yang babas. Bukan tak waras, sesat terus. Allah. Oleh kenapa tu? Cintakan apa? Tahta. Ya? Dia panggil khubur riasah. Sebab kita jangan letak khub melainkan dengan Allah Ta'ala. Ya, jangan ada hubul mal, kasih benda, hubul riasah, kasih pangkat, jawatan, kedudukan, kasih dunia. Itu kalau ada dalam kepala kita, memang orang tu tak akan dapat dekat diri dengan Allah Ta'ala. Semua buang tu benda kena kerat-kerat. Ya. Tu. Lepas tu ketika Nabi Ibrahim AS disuruh apa? Bawa 4 ekor burung. Itu semua lambang tu. Merak dengan ego dia. Kan? Ayam jantan dengan dia punya something dia. Dia nak menaji orang ni. Tengah parit pun jadi kan. Tu. Jadi maknanya dibawa tu. Burung-burung gagak yang tidak kira benda, bangkai pun boleh sebat. Jadi lambang kekotoran nafsu tu disembelih oleh Nabi Ibrahim AS ketika Allah Ta'ala nak tajalikan depan dia kuasa besar dia. Ya, itulah dicencang 4 ekor burung tadi gagaknya dengan burung meraknya. Itu semua lambang-lambang kekotoran nafsu. Dari gaul kemudian letak tempat puncak bukit, dia panggil. Ya, kamu seru dia, ya'tinaka sa'yah, dia akan datang dengan pantas. Ya, dia dah gaul semua tu kan, buat 4 tumpuk letak ala kulli jabalin, kemudian seruakan dia, ya'tinaka sa'yah, dia datang pantas. Dan Nabi panggil dia depan mata Nabi Ibrahim. Lagi mulut selak masing-masing masuk kepala masing-masing dan hidup. Kes dia sebab apa? Sebab Nabi Musa bertanya ke Tuhan ketika dia pergi tepi pantai, bangkai itu dah dimakan oleh binatang laut. 3 darat pula, binatang darat pula makan. Akhir-akhir tinggalkan kekosong kan. Jadi terlintas kaifa tuhyil mauta, macam mana kau hidupkan orang mati ya Rab. Lalu Tuhan menyatakan apa? Awalam tu'min, kau tak beriman ke Ibrahim? Lalu Nabi Muhammad kata, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman ya Allah, tapi pertanyaan aku ni untuk memantapkan lagi imanku. Kalau Rasul, Nabi, Rasul Khalilullah cari proses untuk memberi kemantapan, kita lagi lah. Kita Nabi tidak, Rasul bertemu kan Rasul, bertemu Rasul tak berjumpa. Ya, tak sezaman dengan Nabi, tak zaman dengan Rasul, tak zaman sahabat, tak zaman dengan tabi'in pun tak ada hujung kita ni dan. Ya, kalau tak ada mana proses suntikan benda-benda yang seumpama itu menyebabkan takut keimanan dia jadi bermasalah. Habis. Atau perangai Fir'aun yang dilaknat oleh Tuhan, dah tak beriman, tak pasal-pasal mengaku Tuhan, kemudian dah tak ada hujah, tak ada dalil, dah tersantak, dia buat isu, dia tuduh Nabi pula, main isu tuduhan. Ya, dia ada kuasa, dia tuduh orang sana, dia tuduh orang sini kan. Itu pengajar dia. Kemudian qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wal inni la azunnuka ya fir'aunu mathbura. Kemudian Nabi Musa jawab, sesungguhnya engkau sudah tahu tidak ada yang menurunkan keterangan-keterangan tersebut melainkan Tuhan yang empunya langit dan bumi sebagai bukti yang nyata, dan semuanya aku mengagak engkau hai Fir'aun akan binasa. Ya. Maknanya Nabi Musa mengatakan la azunnuka. Kalau begini pada Nabi dia panggil apa? Aku akan meyakini kau akan binasa, tetap akan binasa. Dan akhirnya dia ditenggelamkan dengan kehinaan. Ya, dibenamkan oleh tanah dan laut, mati bangkai di tergapung. Ya. Huraian Nabi Musa AS telah berkata kepada Fir'aun, sesungguhnya engkau hai Fir'aun sudah pun tahu bahawa yang menurunkan keterangan-keterangan
yakni mukjizat yang 9 macam, ada 9 tu besar. Mukjizat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan kataknya, dengan apa lagi, dan belalangnya, sempat ambil makanan mereka habis tu, mengaut dengan darah, makan air jadi darah, minum tanpa tak boleh minum. Akhirnya selesai semua tu, diulang lagi perangai dia, perangai jahat yang diperlihatkan kepada kamu tu tidak lain adalah menjadi bukti yang menunjukkan bahawa aku adalah sebenar-benarnya seorang rasul dan utusan Allah Ta'ala, Tuhan yang empunya langit dan bumi. Itu kata Nabi Musa alaihissalam berterus terang, kerana dialah yang berkuasa menjadikan langit dan bumi tersebut dan menjadikan yang lain-lainnya, semua terpanggil makhluk kejadian Allah Ta'ala. Kemudian mukjizat itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa yang melihatnya, dia tahu hal itu adalah perkara yang benar, datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dari yang lain. Kerana tiap-tiap mukjizat itu tidak siapa pun dapat memperlihatkannya melainkan Tuhan yang empunya langit dan bumi. Dia saja yang boleh menayangkan benda itu. Sehingga dia boleh belajar macam-macam. Mukjizat bukan jenis yang nak belajar. Itu semua kurniaan daripada Allah SWT kepada wakil-wakil dia, untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat maknanya. Itu di antara kisah Nabi Musa AS berdepan dengan manusia yang mempunyai keibuan kekuasaan dia. Jadi Nabi Musa AS berdepan, para Rasul SAW semua di berdepan, semua lapisan, di sebawah-sebawah, lagi sebawah-bawah, nampaklah ke atas. Rakyat biasa sampailah pemimpin, bahkan berdepan dengan pemimpin itu merupakan jihad yang besar. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling besar, jihad terbesar. Jihad paling besar bercakap benar, menyatakan kebenaran Islam di depan pemimpin yang zalim. Pemimpin zalim tahu je lah kan, kepala macam Fir'aun. Kau buat sikit kena tindakan, tak dia tak kira. Kau nak tindak kenapa tu kau punya kerja. Kita punya kerja menyatakan Islam. Sebab kita ada 3 marhalah. Pertama dipanggil marhalatut ta'rif. Marhalah pertama memberikan penerangan apa itu Islam, cantiknya Islam dan sebagainya. Bila Rasulullah beri benda tu, orang pun dah nampak, beriman. Bila beriman, makna ta'rif, kemudian tanfis, meluruskan, melaksanakan hukum dan sebagainya. Bila orang kafir tengok, ni tak ada jadi ni kan. Kemudian naik, Islam dah bangkit, hukum Islam pun nak jalan, dia pun atur strategi dia lah. Buat sekatan sana, sekatan sini, gangguan sana, gangguan sini, tekanan sana, tekanan sini. Ketika itu pergi kepada marhalah yang ketiga, marhalatul salisah, dia panggil marhalatul muwajjahah. Ini berdepan, terpaksa harung, dia tak boleh beranjak dah depan. Itu pertembungan berlaku, peperangan dan sebagainya. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kemenangan demi kemenangan. Itu sebarannya Islam seluruh dunia. Itu di antara keras ataupun kuatnya semangat dan perjuangan para rasul-rasul, para nabi-nabi, para sahabat dan seterusnya dalam menyebarluaskan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian farada an yastafizzahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'an. Dan ayat akan datang menceritakan terbenamnya Fir'aun dengan pengikutnya. Sallallahu alaihi wasallam.